Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, saya kenalkan diri saya, nama saya Has. Saya adalah trainer untuk Sifu App Technology Center. Okey, jadi kepada anda, saya ucapkan tahniah kepada anda kerana anda mungkin telah pun berhubung dengan wakil jualan kami dan wakil jualan kami yang telah memberi video ini kepada anda untuk anda lihat video ringkasan berkenaan dengan sistem usahawan. Okey, yang pertama saya terangkan dulu apakah itu sistem usahawan. Okey, sistem usahawan dia menggunakan web based dan juga cloud based. Okey, dia menggunakan web based dan juga cloud based di mana web based anda boleh akses sistem di mana-mana sahaja. Okey, anda boleh akses di mana-mana sahaja asalkan anda ada internet, anda boleh akses. Tiada masalah. Okey, cloud based. Okey, kami simpan data-data anda di dalam cloud base kami dan kami akan backup pada setiap hari pada pukul 12.30 malam. Jadi, untuk keselamatan data anda, selamat, tiada apa-apa masalah. Okey, kami boleh bagi jaminan 100% untuk data anda memang selamat. Okey, kemudian, sistem kami juga boleh digunakan secara offline tetapi hanya untuk pengguna Android sahaja. Sekiranya anda beli hardware Android dengan kami, okey, kami akan terus install aplikasi offline untuk sistem usahawan. Tetapi kalau anda kata anda menggunakan telefon bimbit Android, kami akan hantarkan link dan APK file, anda kena install dan anda boleh terus gunakan secara offline. Jadi ada dua lah dekat sini, online dan juga offline. Okay, kita teruskan dengan langkah yang pertama iaitu wakil jualan kami dia akan hantarkan satu link kepada anda iaitu usahawan.sifuapp.biz/register. Okey, dia akan hantar kepada anda dan anda klik. Pastikan anda guna Google Chrome untuk version yang terbaik. Kita pakai Google Chrome. Okey. Bahagian yang pertama iaitu business detail anda. Pastikan anda masukkan betul-betul detail business anda. Okey, kemudian yang kedua, okey, anda kena masukkan untuk business setting anda. Anda ikut saja, okey, ikut sahaja instruction yang telah diberi. Kemudian dia akan createkan satu ID dan juga password. Selepas anda dapat ID dan juga password, okey, anda kena bagi tahu dekat wakil jualan kami untuk wakil jualan kami aktifkan mengikut daripada package yang telah anda pilih. Jadi berkenaan dengan package, kami ada dua package di sini. Package yang pertama adalah standard, package yang kedua adalah premium. Jadi setiap package ni ada kebolehan masing-masing. Jadi untuk kebolehan ni wakil jualan kami yang akan terangkan supaya video ni tidak panjang. Jadi saya terus ringkaskan. Okay, saya akan masukkan ID. Okay, lepas anda masukkan ID semua, dia akan paparkan macam ni lah. Ialah sistem usahawan. Okey, jom saya terangkan. Fungsi yang pertama adalah home. Okey, home ni dia akan paparkan basic report sahaja. Basic report dari segi jualan, dari segi purchase iaitu di antara anda dan juga supplier, dan sekiranya ada apa-apa due di antara anda dan juga supplier, dan juga due di antara anda, di antara pelanggan dan juga anda, ataupun expenses. Jadi dekat bahagian home ni dia juga akan paparkan untuk jualan 30 hari. Okey, jualan untuk tahunan dan juga dia akan paparkan apa saja deal yang ada dan juga produk stock alert. Sekiranya produk anda telah kurang, dia akan paparkan dekat sini dan juga dia akan paparkan untuk sekiranya produk anda ada expired date. Okey, dia akan paparkan dekat bahagian sini. Okey, kemudian untuk bahagian paparan utama ni, untuk basic report ni anda juga boleh selectkan untuk location sekiranya anda punya cawangan lebih daripada satu. Okey, lebih daripada satu anda boleh masukkan lah. Okey, cawangan mana yang anda nak tengok. Cawangan A, cawangan B, jadi dia akan paparkan report mengikut daripada cawangan.
Okey, kemudian anda juga boleh filter untuk report harian, mingguan, bulanan dan juga tahunan. Okey, selesai dekat bahagian home, kita terus dekat bahagian user management. Untuk dekat bahagian user management, okey, anda boleh masukkan atau cipta satu ID dan password untuk pekerja anda. Dan juga anda boleh bagi kepada pekerja anda dan dia boleh akses sistem yang sama. Tetapi supaya anda dan dia ada perbezaan, anda juga boleh wujudkan roles. Roles ni anda boleh wujudkan bermaksud permission. Okey, permission dekat bahagian mana yang dia boleh lihat dan dekat bahagian mana yang dia tak boleh lihat. Sebagai contoh, anda boleh bagi dia lihat, okey, anda boleh izinkan dia lihat dekat bahagian sales tetapi dia tak boleh delete sales. Anda boleh bagi dia lihat berapa harga jual tetapi anda tak nak kasih dia lihat berapa harga kos. Jadi itu dekat bahagian user management. Dekat bahagian user management juga anda boleh tentukan berapa commission dan berapa maksimum diskaun yang boleh dia berikan kepada pelanggan anda. Dan juga anda boleh buat untuk sales commission agent, iaitu sebagai wakil jualan anda tetapi dia tak boleh login sistem ni, tetapi anda nak defaultkan berapa commission percentage yang dia dapat pada setiap jualan. Jadi ini lebih memudahkan anda untuk mengira commission pada hujung bulan nanti. Anda hanya lihat berapa, kemudian sistem akan tolong kirakan untuk anda. Okay, anda terus bayar saja, tak perlu buat calculation lagi. Okey, itu dekat bahagian user management. Okay, kemudian dekat bahagian contact pula, kami ada sediakan contact untuk supplier, customer group dan juga import contact. Okey, dekat supplier anda boleh simpan database supplier anda iaitu pembekal, dan juga customer sangat-sangat penting, iaitu kalau kita sebagai seorang perniaga, yang paling penting adalah kita punya database. Jadi database kita boleh simpan di dalam sistem usahawan. Kemudian anda juga boleh buat customer group di mana anda nak wujudkan satu loyal member ataupun gold member, iaitu dia boleh dapat potongan daripada jualan ataupun daripada pembelian yang dia beli di premis anda, ataupun anda nak bagi dia reward point, boleh, tiada masalah. Contoh, dia beli RM1 dengan anda, kemudian dia dapat 1 point. Kemudian dengan point tersebut dia boleh pergi dekat kedai anda, purchase barang dan boleh dapat pemotongan harga daripada point yang dia ada. Okey, itu dekat bahagian kontak. Dan juga kami juga sediakan untuk import kontak. Okey, anda boleh masukkan contact number customer ataupun supplier secara bulk. Bermaksudnya anda boleh masukkan sekali banyak, tiada masalah. Okey, kemudian dekat produk. Okey, dekat bahagian produk ni kami ada sediakan beberapa fungsi, iaitu kalau sekiranya anda seorang peniaga komputer, contoh, anda boleh masukkan warranties. Okey, apa-apa saja produk yang ada warranty anda boleh masukkan dekat slot bahagian warranty. Okey, kemudian brand. Sekiranya anda ada ambil brand produk lain, anda boleh tentukan dekat sini. Dan juga kategoris dan juga unit. Untuk unit, kita juga sediakan untuk unit dan sub unit. Sebagai contoh, anda purchase dengan supplier satu kotak Panadol. Kemudian anda jual kepada pelanggan sama ada satu kotak ataupun satu strip, satu papan. Jadi unit kita boleh wujudkan unit, maknanya sub unit. Jadi pengiraan stok tu dia akan terus bahagikan berapa jumlah daripada kita beli dengan supplier, kemudian berapa jumlah untuk kita jualkan kepada customer. Sebab tak mungkin anda beli satu kotak anda akan jual kepada pelanggan anda sekotak. Mungkin daripada satu papan anda akan jual 1 biji, 2 biji. Contoh, itu maksud saya untuk unit. Okey, dan juga kita juga sediakan untuk import opening stock dan juga import produk. Bermaksudnya anda boleh masuk produk anda secara box. Kita dah ada sediakan instruction, jangan risau. Boleh follow instruction dalam sistem yang telah kami sediakan. Kemudian dengan import opening stock, bermaksudnya anda nak import berapa jumlah stok tersebut yang ada di dalam premis anda. Jadi bila anda purchase sistem dengan kami, anda kena buat pengiraan stok, kemudian update di dalam sistem.
Ini untuk memastikan setiap stok keluar dan masuk dapat dicatat ataupun dapat kita tahu ke mana dia pergi. Okay, selesai dekat bahagian import opening stock dan juga import produk. Dan kita juga sediakan untuk variasi. Okay, untuk variasi, anda boleh juga tentukan sekiranya produk anda ada bervariasi dari segi warna ataupun apa-apa sahaja variasi yang ada di dalam produk anda boleh masukkan dekat bahagian sini. Kemudian kami juga ada sediakan untuk print labels. Okey, sekiranya produk anda tiada barcode, okey, anda boleh generate barcode anda sendiri. Di mana sistem akan bantu anda untuk generate SKU number, kemudian anda boleh print, kemudian anda boleh tampal dekat produk anda dan anda boleh menggunakan barcode scanner dekat post system nanti. Okey. Dan juga semasa anda masukkan produk, anda boleh terus klik untuk manage stock dan anda juga boleh klik terus untuk berapa alert quantity yang anda inginkan. Okey, dan juga anda juga boleh masukkan untuk produk image dan pelbagai lagi. Okey, itu dekat bahagian produk. Untuk dekat bahagian manufacturing, okey, untuk bahagian manufacturing sesuai untuk sekiranya anda adalah seorang pengeluar. Sebagai contoh, di dalam sistem sekarang ni, kalau anda lihat satu pembekal burger daging, sebelum dia dapat dia sediakan satu patty untuk burger daging tu, dia ambil lebih kurang 3 kilo daging lembu. Kemudian daripada 3 kilo daging lembu tu, dia nak production untuk berapa patty yang dia boleh dapat daripada segi daripada 3 kilo daging tersebut. Jadi untuk manufacturing ni dia sangat sesuai ataupun kita boleh panggil dia sebagai composite inventory. Okey, daripada production yang anda buat, dia akan tolak daripada raw material yang telah anda masukkan di dalam sistem anda. Okay, sebab raw material yang anda beli ini anda purchase kepada supplier, kemudian daripada raw material ni anda buatkan satu produk dan kita boleh terus kira berapa jumlah exactly untuk satu produk dan berapa harga boleh kita jual dan berapa harga untuk kos. Okey. Kemudian untuk repair. Okey, untuk repair sekiranya anda menjalankan perniagaan baik pulih, tak kira anda baik pulih laptop, anda baik pulih komputer, pelbagai lagi, ataupun anda baik pulih aircon pun boleh. Okey, di dalam fungsi repair, anda boleh masukkan job sheet ataupun list task of job. Anda boleh tentukan terus dekat dalam ni. Kemudian anda boleh masukkan juga invoice untuk repair. Sebab repair ini boleh dikategorikan sebagai perkhidmatan. Dan daripada perkhidmatan juga ada penolakan untuk barang fizikal. Sebagai contoh, anda baiki laptop. Bila anda baiki laptop, cas repair berlainan dan cas barang fizikal berlainan. Jadi anda terus boleh pakai dekat bahagian repair. Anda boleh masukkan dan tentukan berapa harga untuk khas untuk perkhidmatan dan berapa harga untuk fizikal. Jadi ini adalah fungsi yang tambahan yang paling terbaik sekali untuk perniagaan baik pulih. Okay, seterusnya adalah purchase. Okay, untuk purchase kita boleh buat satu PO di antara kita dan juga supplier. Okay, kita boleh lihat setiap supplier ni berapa harga dia jual dengan kita. Kita boleh buat kaji selidik. Setiap supplier ni mana yang jual mahal dengan kita, mana jual murah dengan kita. Sebab saya percaya untuk purchase dengan supplier kita kena ambil barang yang paling murah supaya kita boleh gain profit yang tinggi. Okay, kemudian bila kita purchase, kita boleh terus update dekat bahagian stock. Bermaksudnya bila purchase dengan supplier, kita tukar kepada status tu sebagai dah order, barang tu dah sampai, automatik dia akan terus naik dekat bahagian stok dan stok akan berubah. Dan juga dekat bahagian purchase kita ada siapkan untuk list purchase return sekiranya barang itu dipulangkan kembali kepada supplier. Okay, contoh kalau anda ambil consignment. Okay, anda ambil consignment, cara pembayaran anda boleh tentukan dekat purchase. Cara pembayaran bulanan ataupun cara pembayaran harian. Anda boleh pakai dekat bahagian purchase. Dan sekiranya produk itu tak jual ataupun produk tu dia expired, boleh dipulangkan kepada supplier, anda boleh pakai dekat bahagian list purchase return ataupun list purchase return. Okey.
Kemudian dekat bahagian jualan, sales. Dekat bahagian jualan, kita ada dua. Yang pertama kita ada add sales dan kedua kita ada point of sales. Jadi saya terangkan dulu apakah itu point of sales. Point of sales adalah untuk perniagaan yang ada kaunter, yang nak cepat. Contoh cashier dekat stesen minyak ataupun dekat KK, 99, semua pakai POS system. Jadi bila anda pakai POS system ni, segala pergerakan dia nampak lebih cepat. Sebab customer dia tak nak tunggu lama-lama. Jadi bila anda pakai POS system, pakai pula dengan hardware yang telah kami sediakan, memang cantik, memang laju. Jadi untuk proses jualan tu lebih mudah dan lebih senang. Okey, kemudian untuk AdSense ni pula, di dalam AdSense ni anda boleh masukkan untuk shipment. Okey, di mana anda boleh masukkan untuk berapa kos untuk shipment. Alamat mana yang perlu dihantar. Okey. Anda boleh tentukan commission, ejen mana ataupun wakil jualan anda yang buat jualan tersebut. Okey, anda boleh type nama produk ataupun SKU number. Kemudian anda boleh terus tentukan berapa diskaun untuk barang tersebut kalau anda kata ada diskaun. Dan juga dia akan tunjukkan berapa jumlah point untuk gold member sekiranya anda masukkan customer tersebut di dalam loyal member anda. Dia boleh simpan reward point. Dan juga anda boleh juga masukkan untuk order SST ataupun tax dan pelbagai lagi. Okey, dekat AdSense. Jadi untuk anda yang perniagaan yang ada counter, anda boleh pakai POS system. Kalau anda kata anda tak ada counter, anda boleh pakai dekat AdSense. Okey, dekat bahagian sales juga kami ada sediakan untuk draft dan juga quotation. Jadi untuk quotation buat pengetahuan anda, itu adalah senarai sebut harga. Bila senarai sebut harga, dia tidak akan terusik dekat stok. Sama juga dengan jualan. Sekiranya jualan itu adalah due, bermaksudnya anda dah buat jualan tetapi customer tak bayar lagi, stok tidak akan berkurang. Tetapi bila anda kata pembayaran tu telah pun diupdate ataupun telah menjadi partial, iaitu pembayaran secara separuh, sistem akan kira stok telah pun dikeluarkan kepada pelanggan anda. Jadi memang nampak lebih sistematik. Okey. Dan juga anda juga dekat bahagian sales ni anda boleh print DO, delivery order, kepada pelanggan anda. Jadi bila customer dah bayar, kita dah buat invoice, kita dah hantar kepada pelanggan. Okay, pelanggan pun dah buat pembayaran dan kita boleh print satu DO, delivery order, bagi kepada staff kita ataupun staff kita boleh tengok terus dalam sistem apa barang yang perlu dipost kepada pelanggan anda. Okey, dan juga kami sediakan untuk sales return, sebab kami percaya setiap jualan sekiranya tiba-tiba customer anda dia cancel. Okey, dia cancel untuk pembelian tersebut, jadi macam mana kita nak note? Takkan kita nak delete? Tak boleh. Okey, tak boleh. Jadi kita sediakan satu fungsi, iaitu fungsi sales return. Jadi anda boleh return balik duit tu kepada customer anda dan stok akan dikira masuk balik kepada bahagian stock management. Sangat-sangat sistematik. Jadi kami juga sediakan untuk bahagian diskaun. Sekiranya anda nak wujudkan satu promosi khas daripada tarikh, contoh saya buat tarikh daripada 18 hari bulan 2 sehingga 19 hari bulan 2, untuk barang sekian-sekian kita akan bagi diskaun. Berapa percentage diskaun kita nak bagi ataupun fix diskaun kita nak bagi. Jadi bila pekerja anda dekat kaunter nanti, dia punch barang tu, automatik akan ada penolakan berapa persen yang telah kita tentukan. Okay, kemudian kita juga ada sediakan untuk import sales. Sama juga anda boleh masukkan sales yang sebelum ini secara box. Okay, kalau anda nak record. Jadi anda boleh download kita punya template, follow instruction kami dan kemudian masukkan di dalam sistem semula. Okey, seterusnya adalah stock transfer. Okey, untuk stock transfer, kita wujudkan stock transfer ni sekiranya anda mempunyai cawangan lebih daripada satu. Okay, kalau anda kata anda mempunyai cawangan lebih daripada satu, anda boleh pakai stock transfer kami. Sebagai contoh, daripada cawangan A pergi ke cawangan B. Contoh anda jual air mineral.
Jadi sebotol air mineral tu ada dekat cawangan A. Okey. Satu stok lah, maknanya contoh 50 stok. Kemudian cawangan B dia kekurangan stok. Jadi dia memerlukan stok tersebut. Kita nak order supplier lambat lagi pula. Jadi kita boleh pakai dekat bahagian stock transfer. Kita boleh notekan berapa jumlah stok yang ditransfer kepada cawangan B. Dan secara automatiknya stok di cawangan A akan berkurang. Dia akan tunjukkan juga berkurang disebabkan stok transfer ke cawangan yang telah anda tetapkan. Okey. Kemudian stock adjustment. Okey, untuk stock adjustment anda boleh pakai untuk sekiranya barang tersebut, kalau anda kata setiap 6 bulan sekali, okey, anda buat pengiraan stok. Tiba-tiba stok tersebut sepatutnya dalam sistem ada 50 tetapi ada 49. Jadi cara macam mana anda nak adjust balik stok tu supaya nampak lebih sama? Okey, jadi anda kena pakai dekat bahagian fungsi stock adjustment untuk memastikan stok tu sama semula. Dan dia akan notekan sebab apa. Kalau contoh hilang, kita boleh notekan sebagai hilang. Kalau rosak, kita boleh notekan sebagai rosak. Itu untuk stock adjustment. Kemudian expenses. Okey, untuk expenses adalah pembelanjaan. Jadi anda boleh notekan segala jenis pembelanjaan dari segi kategoris. Anda boleh tentukan. Kemudian kalau anda kata anda ada bayar kedai, utility, okey, anda ada apa-apa saja pembayaran yang melibatkan perniagaan anda, okey, expenses, anda boleh masukkan di dalam slot expenses. Kemudian payment account. Okey, untuk payment account anda boleh wujudkan payment account di dalam sistem usahawan. Bermaksudnya anda wujudkan satu payment account iaitu cash. Satu lagi payment account adalah Maybank. Jadi bila anda masukkan dekat bahagian payment account, segala cash flow, duit keluar dan masuk akan kita boleh tahu. Maknanya duit customer bayar, duit kita keluar untuk bayar expenses, berapa jumlah aset yang ada di dalam company kita, di dalam perniagaan kita. Semua dia akan paparkan dekat bahagian payment account. Okey. Kemudian untuk report. Report dekat sini kita ada pelbagai report. Report yang pertama adalah profit and loss report, iaitu gross profit dan juga net profit. Sistem akan tolong anda untuk buat pengiraan berapakah jumlah untuk gross profit dan berapakah jumlah untuk net profit. Ini sangat-sangat penting untuk anda pantau perniagaan anda. Okey, untuk anda pantau perniagaan anda, tahap kesihatan perniagaan anda. Jadi dekat report kita ada pelbagai report, termasuk sekali yang paling best adalah trending product. Jadi untuk trending product, dia akan paparkan produk yang paling laris di dalam perniagaan anda. Jadi anda boleh attack dekat situ, anda boleh tengok dekat situ. Okey, dan juga kita ada report untuk stock adjustment report. Okey, apakah stok yang telah kita adjust? Macam mana dengan report? Dia akan keluarkan report. Ada pelbagai report dekat sini. Okey. Jadi untuk report ni anda jangan susah hati, jangan pening. Jadi bila anda ikut cara macam mana kita nak setting, cara macam mana anda nak masukkan produk, cara macam mana anda nak tentukan unit, automatik untuk report anda akan dapat report yang sangat accurate, tepat. Jadi follow kita punya cara, macam mana cara nak masukkan, fahamkan betul-betul. Okey, kemudian anda boleh tengok dekat report anda memang ada perubahan. Memang ada perubahan. Okey. Kemudian untuk notification template. Notification template anda boleh hantarkan SMS ataupun email kepada pelanggan anda. Jadi kalau anda lihat dekat sini, kita boleh hantar jenis notification yang kita boleh hantar untuk jualan baru, untuk pembayaran yang telah diterima, ataupun pembayaran ingatan, payment reminder, new booking dan juga new quotation. Anda boleh hantarkan kepada pelanggan anda SMS ataupun email. Dan juga anda juga boleh masukkan notification untuk supplier anda jika perlu. Okey. Untuk setting kita ada pelbagai setting. Setting dari segi anda punya tax, berapakah jumlah tax yang anda ingin yang ada di dalam perniagaan anda, SST. Okey, bergantung kepada jenis perniagaan anda dan anda boleh tentukan tax.
Anda juga boleh buat layout untuk receipt anda, invoice anda, quotation anda. Anda boleh tentukan dekat bahagian invoice setting. Jadi ada pelbagai setting dalam ni. Okey, ada pelbagai. Jika saya terangkan dalam video ni memang tak cukup. Jadi saya hanya terangkan apa fungsi-fungsi yang ada saja. Okey, kemudian untuk CRM. Jadi CRM ni adalah fungsi untuk anda sebagai anda peniaga online ataupun apa pun saja jenis perniagaan. Okey, ini lebih kepada marketing. Jadi anda nak attack balik customer yang pernah contact dengan anda. Okey, anda nak follow up, anda nak hantar birthday sandwich, boleh. Kemudian anda nak tengok customer tu dia dapat nombor anda daripada platform yang mana. Anda nak tengok benda tu semua, anda kena pakai fungsi CRM saya. Sebab saya percaya kalau 100 orang contact dengan kita, tak semestinya 100 orang tu beli dengan kita. Jadi cara macam mana kita nak beli, nak bagi dia beli dengan kita, kita kena bagi dia nampak hari-hari kita punya SMS, kita punya email, kita ada follow up dia. Ataupun customer yang dah beli dengan kita, kita nak jaga hubungan kat kita dengan pelanggan tersebut untuk menjadikan pelanggan tersebut loyal customer. Kita call dia, tanya dia berkenaan dengan servis. Itu adalah fungsi CRM. Kemudian projek. Okey, untuk projek adalah untuk perniagaan, contoh construction, buat baju pun boleh yang sebenarnya. Apa-apa saja perniagaan yang ada projek. Okey, contoh anda boleh wujudkan new project. Anda boleh wujudkan satu invoice untuk projek tersebut, berapa kos untuk projek tersebut. Kemudian anda boleh list down kan task kerja yang perlu dibuatkan oleh staff anda untuk satu-satu projek tersebut. Anda juga boleh wujudkan untuk projek kategoris dan pelbagai lagi untuk dekat bahagian projek. Untuk bahagian HRM, anda boleh masukkan data attendance ataupun kedatangan untuk pekerja anda. Jadi pekerja anda boleh masukkan dekat sini. Bila anda masukkan dekat bahagian Human Resources Management, automatik bila anda klik dekat bahagian payroll, sistem akan bantu anda untuk pembayaran gaji, pengiraan pembayaran gaji, pengiraan sekiranya ada allowance ataupun deduction. Anda boleh terus pakai dekat bahagian Human Resources Management. Tetapi yang paling menarik sekali adalah pekerja anda, sekiranya anda bagi dia user, maknanya dia boleh login sistem usahawan, dia tak perlu lagi nak isi form untuk apply cuti. Dia hanya perlu apply dekat dalam sistem saja. Dekat leave, kalau anda perasan ada leave dekat sini. Jadi bila dia apply cuti, dia akan masukkan cuti kerana apa? Adakah untuk annual leave? Adakah untuk medical leave? Jadi anda boleh approve kan. Jadi saya percaya untuk fungsi HRM ni jarang-jarang untuk fungsi sistem dia ada. Jadi kami memang sekali kan, sebab kami tahu HRM, pekerja adalah aset. Jadi kami wujudkan untuk fungsi HRM. Kemudian seterusnya adalah fungsi essential. Apakah itu fungsi essential? Okey, di mana sebagai contoh. Sebagai contoh, anda ada department marketing. Jadi hari ini anda nak bagi assignkan, anda nak assignkan satu job task untuk department marketing. Okey, anda boleh pakai dekat bahagian essential dan dia akan dapat reminder untuk menyiapkan task tersebut. Jadi sebab tu saya kata sistem ni sangat sistematik. Jadi kalau dulu hari-hari staff kita datang buka email, tetapi sekarang hari-hari staff kita datang, dia buka dulu sistem usahawan. Kena tengok dulu apa job task yang dia kena buat. Jadi benda ni sangat-sangat sistematik. Okey, dekat essential dah selesai. Kemudian dekat WooCommerce. WooCommerce untuk perniagaan-perniagaan yang ada website. Sekiranya anda ada website yang menggunakan WooCommerce dan anda dekat dalam website tu ada payment gateway, maknanya pelanggan tu dia boleh terus beli melalui website. Jadi kita boleh integratekan sistem dan juga website. Jadi pembelian di website akan direkod di sistem. Jadi sekiranya dekat sistem stok tersebut telah berkurang, contoh air mineral dah kosong, stok dah tak ada, jadi automatik dekat website pun akan kosong.
Dan berita baik untuk anda, sekiranya anda pengguna Shopee ataupun Lazada, kami boleh integratekan sistem ke website, kemudian website ke Lazada ataupun Shopee, apa-apa saja platform online. Jadi mudah untuk anda pantau stok anda. Jadi tak perlu jualan dekat Shopee, anda nak kena tengok stok untuk Shopee macam mana, hari-hari nak kena tengok. Jadi benda ni hanya tengok dekat satu platform saja, anda dah boleh tahu untuk lain-lain punya platform. Okay, kemudian kita ada untuk katalog QR code, di mana kalau sekiranya anda nak generate satu katalog, okey, yang pertama bila anda generate satu QR code, dia akan keluar satu QR code. Okey, anda select location, okay, kemudian anda generate QR code, kemudian dia akan keluarkan satu QR code. Kalau ada lambang company anda, dia akan keluar lambang company anda. Kemudian anda boleh hantar kepada customer, ataupun customer anda boleh buka kamera, kemudian scan barcode tersebut, kemudian akan keluar semua produk-produk yang anda jual. Begitu juga dengan link. Kalau anda lihat dekat sini link, okay, dekat link ni bila dia klik, dia akan keluar satu katalog untuk pelanggan anda. Jadi tak perlulah anda nak hantar satu-satu barang lagi. Okey, anda generate satu link daripada sistem. Kemudian kalau customer tanya apa barang yang anda jual, jenis barang yang anda jual, anda hanya hantar link saja. Kemudian customer anda dah boleh lihat semua produk yang ada beserta dengan harga, beserta dengan variasi, beserta dengan gambar. Sangat-sangat mudah. Jadi itulah fungsi sistem usahawan, berbeza daripada fungsi-fungsi sistem yang lain. Jadi saya harap selepas anda tonton video ringkasan ini, kita juga bila anda purchase, kami akan bagi bantuan melalui Zoom sekiranya perlu, dan kami juga akan bagi video tutorial mengikut perniagaan anda, dan kami ada sediakan video tutorial penuh untuk setiap fungsi. Sebagai contoh, untuk user management, cara macam mana nak guna, kami akan sediakan video penuh. Jadi anda boleh tonton dekat situ. Kalau anda masih lagi tak faham, tak ada masalah, call kami punya wakil jualan kami akan linkkan kepada technical support kami, dan technical support kami akan aturkan untuk sesi training melalui Zoom. Jadi sampai di situ saja untuk pengenalan sistem usahawan. Jadi saya percaya kalau sekiranya kita manusia, kalau anda kata kita nak berjaya, kita kena ada sistem dari segi disiplin. Tetapi di dalam perniagaan kita, kalau anda kata kita nak perniagaan kita lebih maju, kita perlu ada sistem untuk pastikan perniagaan kita lebih sistematik, lebih teratur. Okey, sekian saja video saya untuk kali ini. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.